Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay guys, so memang dah lama gila saya tak upload video dekat YouTube ni. Setelah saya upload 7 bulan lepas video pasal baby. Okay, so memang dah lama gila saya dah tak upload. Okay, so saya tak upload video ni disebabkan saya terlampau sibuk dengan saya punya study. And then ada benda yang agak pada saya benda tu satu musibah lah yang timpa saya ni. So daripada situ saya nak bagi conclusion and saya nak bagi pengajaran daripada apa yang saya timpa tu, supaya korang semua tak terkena macam apa yang saya kena. Sebab apa, benda ni agak main dengan emosi. Sebab itu jugalah saya dah lama tak upload sebab benda ini. Okay, jadi dalam video ni saya nak cerita pasal 6 perkara yang kita kena tahu sebagai investor ataupun trader. Kita kena ambil berat pasal benda ni. Okay, jadi saya akan ceritakan 6 perkara tu. Tapi sebelum tu, okay, saya nak cerita dahulu apa yang berlaku dekat saya. Okay, so benda ni memang agak menyedihkan saya. Okay, disebabkan saya punya duit yang saya dah cari selama ni, okay, hilang. Okay, kenapa hilang? Sebab saya punya account dia kena hack. Okay, lepas satu mula account ni kena hack. Lepas tu account ni kena hack. Dia berantai, dia berkait. Tu tengok saya kira-kira kan berapa yang saya punya hilang tu, lebih daripada 50,000 lah, macam itu. So disebabkan itu jugalah saya punya motivation terhadap kripto dunia pelaburan ni agak down sikit. Sebab apa, yalah saya first time dalam dunia ni dan tiba-tiba benda tu jadi. So agak down sikit. Tapi tak apa, benda tu bagi saya liku dalam kehidupan. Takkanlah kita nak sentiasa profit je kan. Takkanlah kita nak sentiasa ada dekat atas je. So itu adalah waktu kejatuhan saya. Okay, sekarang ni adalah waktu untuk saya nak comeback balik. Okay, so 6 perkara yang saya nak point out adalah, yang pertama sekali, ini yang paling penting sekali sebagai investor dan juga trader. Okay, ini yang paling penting sekali, iaitu lagi kalau macam investor kan, lagi macam kripto ni, kita biasanya akan familiar dengan wallet. Lagi-lagi wallet yang macam MetaMask. Okay, wallet yang melibatkan private key. Okay, jadi private key ni memang sangat-sangat penting guys. Okay, so benda ni memang kena jaga betul-betul. Saya dah tersilap langkah di mana saya kumpulkan semua private key saya yang saya ada dekat wallet-wallet. Contohnya macam Exodus, okay, MetaMask, Trust Wallet. So saya kumpulkan semua private key tu dalam satu dokumen PDF. Kenapa saya buat macam tu? Sebab saya nak bagi saya punya private key tu dekat parent saya, supaya nanti kalau apa-apa berlaku dekat saya, so diorang dapatlah dia punya access untuk masuk dalam saya punya account. Tapi waktu tu memang saya tak terfikir langsung yang benda ni adalah salah satu punca yang account saya kena hack. Yelah, mungkin bila saya dah hantar dekat saya punya parent and saya punya family, so mungkin kawan-kawan diorang ke kan, mungkin diorang buka dan diorang tengok daripada situ, ataupun mungkin diorang tershare ke apa, kita tak tahu benda tu. Sebab apa, benda ni digital. So perkara ni kena ingat, jangan sesekali share kita punya private key ni secara digital. Kalau nak share boleh, tapi kena secara fizikal. Contohnya kita tulis atas kertas ke apa kan, kena buat macam tu. Sebab dunia digital ni, kalau apa-apa maklumat memang sangat-sangat laju. Itu first lah. Okay, berkaitan dengan kita punya private key. And then kita punya password juga. Okay, so saya pun dah tersilap langkah juga. Okay, di mana password saya punya Gmail and saya punya mana-mana account semuanya adalah sama. Okay, so bayangkan bila saya punya account dah kena hack, contohlah account yang ini kena hack, so hacker ni dia akan try account-account lain guna password yang sama. Tengok-tengok pop lepas. So daripada situlah saya punya account banyak yang kena hack, berkait inilah sanalah. Sebab apa, saya guna password yang sama. So kalau boleh, sebab yelah kita sebagai trader dan investor ni memang akan ada banyak gila account. Sebab yelah kita try platform ni, platform tu, kita banyak try. So untuk setiap platform tu, kalau boleh gunalah password yang berlainan. Okay, so account apa yang saya kena hack itu adalah saya punya MetaMask. So daripada MetaMask ni, saya gunakan dia sebagai untuk nak buat Nominex. So saya buat Nominex, so saya punya duit dalam Nominex semuanya hilang. Okay, tak ada satu sen pun, semua hilang. Okay, and then Celsius, kalau korang tahu Celsius tu dia bukan kena hack lah, tapi disebab dia bankrupt. So saya punya Celsius dekat aset dekat situ pun agak banyak juga saya letak. Itu pun saya dah redor dah, saya dah malas dah nak beritahu, saya dah redor dah. Sebab apa, yelah
benda dah jadi, kita tak nak pun benda tu tengok jadi. So nak buat macam mana, just kita reda je. Okay, so Nobinex, Celsius, and then saya punya kad iaitu BigPay. Okay, so benda ni bukan salah BigPay ke apa, benda ni adalah salah saya sendiri, di mana saya ada sewa VPS iaitu Virtual Private Server. Okay, saya gunakan dia sebagai untuk saya nak run Flux Node. Basically website untuk nak sewa VPS saya ni dah kena hack. So daripada situ dia guna saya punya BigPay punya detail untuk dia beli dia punya server pula. So dekat situ dalam RM1,000 macam tu lah habis dekat situ. So macam itulah saya punya apa yang jadi dekat saya hilang. Okay, so itulah dekat sini saya nak ingatkan, jangan sesekali share private key dan pastikan password jangan share dekat orang. And setiap platform yang kita join tu pastikan password dia berlainan, jangan sekali. Okay, and pastikan kita enablekan 2FA iaitu 2 factor authentication. Okay, so kalau maybe tak tahu pasal 2FA ni tak apa, saya akan letak video berkenaan dengan 2FA ni dekat description, so boleh baca dekat situ. Okay, so itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah dah macam bagi ceramah kan. Okay, so perkara yang kedua adalah jangan sesekali lump sum kita punya investment. Okay, so ini apa yang silap saya buat jugalah. Saya ada lump sum investment saya dekat certain coin kan, certain platform. Dia memang dah betul-betul pengharapan dekat platform tu. Sebenarnya bukan salah platform tu sendiri, sebenarnya mungkin salah market. Bukan salah market lah, sebab keadaan market yang tak menentu. Kita ingat sebagai pelabur ni kita kena diversify kita punya portfolio. Tak boleh kita nak fokus kepada certain coin ataupun certain instrument. Contohnya kita diversify kita punya portfolio, kita punya asset dekat dalam crypto, dekat dalam ESB, dekat dalam stock market, tak kisahlah mana-mana, tapi kita diversify. Sebab apa? Kita tak boleh nak harapkan kepada satu benda tu untuk dia bertahan sampai bila-bila. Bagi kita kena diversify kita punya portfolio. So daripada situ juga, bila kita dah diversify kita punya portfolio, daripada situ juga kita belajar instrumen lain dan juga platform lain. Daripada situ pun kita dah gain knowledge daripada situ. So kita sebagai pelabur, kita kena diversify kita punya asset, jangan lump sum terus. Okay, jangan buat macam tu. Okay, and then perkara yang ketiga. Okay, benda ni memang saya selalu cerita dekat saya punya group, and benda ni bila saya buat saya rasa macam bangga. Tapi bila dah lama-lama, bila buat macam tu baru saya sedar apa yang saya buat tu salah. Iaitu saya kalau boleh dalam bank saya kan, dalam bank tu nak bagi dia kosong. Kiranya duit tak ada dekat dalam tu. Duit dekat mana? Duit ada dekat dalam cryptocurrency sahaja. Okay, sebab apa? Yelah, waktu tu saya punya mentality, okay lah, kalau letak duit dekat dalam bank memang tak akan bergerak. Kalau letak duit dekat crypto, kita invest akan bergerak. So dekat situ saya punya mentality tak betul. Okay, sepatutnya kita, apa yang saya dah belajar, okay, daripada pengalaman saya, sebenarnya kita kena ada juga duit fiat, iaitu duit RM kita. Okay, janganlah kita letak duit kita semata-mata untuk pelaburan sahaja. Kena ada duit backup juga, emergency fund orang panggil. Sebab apa je lah, kalau ada apa-apa emergency yang berlaku, kalau kita macam contohlah kita invest kat satu coin ni RM10,000, and then tiba-tiba market jatuh. Okay, market jatuh, and then jadilah daripada RM10,000 tu jadi RM5,000. Jadi separuh terus. So kita punya emergency fund dekat situ dah gone. Melainkan kalau kita buat platform yang bila kita letak duit, dia akan tolong generate duit untuk kita lagi. Okay, so itulah dia. Kita kena bersedia dengan duit fiat juga. Okay, jangan terlalu letak duit kita ni kepada instrumen pelaburan semata-mata. Kena ada standby duit fiat juga, iaitu duit RM. Kemudian perkara yang keempat adalah kita kena bersedia dengan apa-apa keadaan dan juga apa-apa kerugian. Okay, so investor yang betul, trader yang betul, dia memang kena bersedia dengan kerugian. Sebab apa? Kalau kita biasa tengok dekat TikTok ke mana-mana kan, mana-mana media pun kita tengok, okay, trader ni berjaya, beli kereta itu, beli kereta ini. Tapi sebenarnya jadi trader ni memang sangat pahit. Sebab apa? Kita bukan sentiasa profit. Kadang-kadang kita akan rugi. Macam niaga lah, ada hari untung, ada hari yang rugi. So sebagai trader ni kadang-kadang rugi tu lagi banyak daripada untung. What? Trust me, I'm like a smart person. Hell yeah! Yeah, boy. Oh no! So jangan ingat
trade ni memang terus kaya. Biasanya orang yang banyak duit tu adalah daripada commission dia invite orang. Biasanya macam tu lah. So sebagai trader ni, kita kena sentiasa bersedia dengan apa-apa kerugian. Contoh, kita ada duit RM100, kita letak dekat mana-mana platform. So kita kena letak dalam kita punya mindset di mana RM100 ni memang aku sanggup untuk loss, aku sanggup untuk hilang RM100 ni. So bila kita ada mentality yang macam tu, kalau RM100 tu hilang, so kita dah tak rasa apa dah dekat situ. Yang kelima, jangan labur tanpa ilmu dan kepastian. Bila kita labur tanpa ilmu, itu adalah melebur. Itu adalah melebur duit sebenarnya. Sebab apa? Kalau untuk nak melabur ni, actually ada banyak benda yang kita kena tengok, iaitu dari segi money management and then risk management. So banyak benda yang kita nak kena belajar. So fundamental kita memang kena betul-betul strong kalau kita nak masuk dalam dunia pelaburan. Sebab apa? Benda ni melibatkan duit, di mana sekarang ni apa-apa kita nak buat memang perlukan duit, betul tak? So benda ni melibatkan duit. Jadi sebab itulah kita kena ada ilmu. Jadi jumpalah orang yang betul-betul boleh guide kita ke jalan yang benar. So itulah dia. Ingat, jangan labur tanpa ilmu dan kepastian. Kita research dulu sebetul-betulnya, sedalam-dalamnya kita dah research, barulah kita join mana-mana platform. Yang terakhir sekali, yang keenam adalah lebih kepada untuk trader lah. Saya rasa lebih kepada trader, iaitu kita kena kawal kita punya emosi semasa kita nak trade. Saya sebagai trader jugalah. Tak adalah trader yang selalu trade. Kadang-kadang bila free saya trade lah. So sebagai trader ni, kita memang kena betul-betul kawal emosi kita. Ini saya cerita atas dasar pengalaman saya lah. So dalam kripto ni, memang kalau kita nak profit sehari dalam 5%, minimum lah, minimum 5% tu memang dalam tangan kita boleh dapat. 5%. Tapi masalah dia, bila kita dah nampak 5%, kita rasa macam boleh untung lagi banyak. So kita target pula 10%. And then tengok, bila kita dah target 10% tu, tiba-tiba dia jadi negatif 10%. Bukan positif 10%, negatif 10%. Bermaksud dekat sini, apa yang kita dah trade tu dah floating, kita dah rugi dekat situ. So nampak tak dekat sini? Apa yang saya nak sampaikan adalah, bila kita dah untung, bila kita dah profit, jangan nafsu, kawal emosi kita. Just terus sebab dulu saya punya habit, memang saya nak biar, sebab saya nak bagi duit saya berkembang besar. Dia tengok, apa yang berlaku sebaliknya, dia floating. So jangan macam tu. Bila kita nampak profit 5% ke 10% ke, terus je ambil. Jangan letak duit yang banyak sangat bila kita nak trade tu. Kita kena ada reserve fund juga dekat bila kita dah masukkan duit. Contohlah, kalau kita ada $100, kita guna dalam $20 saja. Lagi $80 ni adalah untuk backup plan kita. Apa yang kisah berlaku kalau macam floating ke apa, kita boleh recover balik daripada situ. So itulah dia 6 perkara yang saya nak kongsi dalam video ni. Yang pertama sekali adalah, kita kena jaga kita punya private key, dan juga jangan share password kita dekat sesiapa, walaupun family kita sekali. Kalau nak share boleh, tapi dalam bentuk fizikal, jangan digital. Yang kedua adalah, jangan lump sum kita punya investment. Kita punya investment ni kena diversify. Jangan lump sum kita punya investment. Yang ketiga adalah, kita kena standby duit fiat. Jangan kita mengharapkan pelaburan sahaja, kita kena ada duit fiat, iaitu duit RM juga. Yang keempat adalah, sebagai trader dan investor, kita kena bersedia dengan apa-apa jua keadaan dan juga kerugian. Pastikan duit yang kita dah invest tu duit yang kita memang sanggup rugi, yang memang kita tak nak pakai dah duit tu. Yang kelima adalah, jangan labur tanpa ilmu dan kepastian. Apa kalau kita labur tanpa ilmu dan kepastian, bermaksud kita melebur duit kita. Yang keenam, yang terakhir sekali adalah, untuk trader, sila kawal emosi semasa trade. Jadi 6 perkara inilah apa yang saya dah conclude daripada kesilapan saya, apa yang saya dah buat. So saya harap saya punya viewer, saya punya subscriber tak buat kesilapan apa yang saya buat. Sebab apa? Bagi saya, duit yang saya hilang tu agak banyak sebab saya still a student. Saya penat-penat cari duit and dia hilang. Tapi tak apa, benda tu bagi saya satu pengajaran and satu cabaran juga untuk saya nak comeback balik, nak dapatkan duit. So itulah dia perkongsian daripada saya. Saya harap bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ni kepada orang-orang yang baru. Jangan lupa like video ni. So kita jumpa lagi. Saya akan buat konten yang lagi banyak lagi untuk tahun 2023 ni, insya-Allah. Bye.